Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi dengan pelajar semua berkaitan dengan sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Bab 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Tajuk ini adalah siri pembelajaran kita yang terakhir dalam bab 3. Jom kita belajar sejarah. Subtopik ataupun subtajuk yang akan cikgu bentangkan, yang akan cikgu kongsi pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 3.9, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Standard pembelajarannya ialah pelajar dapat menganalisis keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Kita lihat secara kronologi keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Apakah yang berlaku kepada negara Jepun? Pada 6 Ogos 1945, bom atom Little Boy digugurkan ke atas bandar Hiroshima. Manakala pada 8 Ogos 1945, Kabinet Jepun telah bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan tersebut. Sebaliknya, pada 9 Ogos 1945, satu lagi bom atom telah digugurkan, iaitu Fat Man, digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Ini mendorong kepada Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Kita lihat pula kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Selepas Jepun menyerah kalah, Lord Louis Mountbatten, pemerintahan tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, telah merancang untuk segera mendarat di tanah Melayu semula. Upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentera Jepun kepada Jeneral Douglas MacArthur, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Pasifik pada 2 September 1945. Upacara rasmi penyerahan kalah tentera Jepun telah diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. Kita lihat pula peristiwa kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Bermula dengan pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang pada 3 September 1945, 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah. Kemudian diikuti pula Jepun dan tentera bersekutu menandatangani perjanjian, iaitu di antara Lieutenant General Seshiro Itagaki dan Lord Mountbatten. Pemerintahan tertinggi tentera Jepun Lieutenant General Masao Baba menyerah kalah di Surrender Point, Labuan pada 10 September 1945. Diikuti pula oleh Major General Hyo Yamamura telah menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera laut Australia, iaitu di Kuching, Sarawak. Manakala Lord Mountbatten telah menandatangani penyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura pada 12 September 1945. Dan yang terakhir, Jeneral
Tizo Ishiguro telah menyerah kalah kepada Lieutenant O.I. Robert di Kuala Lumpur pada 13 September 1945. Inilah antara kronologi peristiwa pengakhiran Perang Dunia Kedua. Seterusnya, kita analisa pula apa yang berlaku di negara kita selepas kekalahan Jepun, iaitu penguasaan Bintang 3 di Tanah Melayu. Kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan wujudnya kekosongan kuasa politik di Tanah Melayu. Ini memberi ruang kepada Bintang 3 di bawah Parti Komunis Malaya melalui MPAJA telah mengambil alih penguasaan politik di Tanah Melayu. Mereka telah cuba menguasai bandar, balai polis dan pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan oleh Jepun. Mereka mengendalikan mahkamah dan menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa sahaja yang bekerja sama dengan Jepun, terutamanya bangsa Melayu. Mereka juga membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu selama tempoh 14 hari. Kita lihat pula, apakah tindak balas orang Melayu? Adakah orang Melayu hanya membiarkan saja ataupun orang Melayu bertindak balas? Orang Melayu telah bersatu apabila Bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Kita lihat orang Melayu telah membentuk gerakan Fisabilillah yang bertujuan untuk mempertahankan bangsa, hak dan harta orang Melayu dari kezaliman Bintang 3. Contohnya, di Johor, muncul seorang tokoh bernama Haji Saleh Abdul Karim menubuhkan pasukan tentera Selempang Merah. Manakala di negeri Perak, Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman pula menjadi khalifah parang panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu. Beberapa lokasi wujud hasil kebangkitan orang Melayu menentang Bintang 3, iaitu di Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Pahang dan Kedah. Seterusnya, apakah usaha kompromi dan usaha perundingan yang dilakukan oleh beberapa orang tokoh terpenting? Antaranya ialah Datuk On Jaafar dan diikuti oleh Raja-Raja Melayu. Datuk Ong bin Jaafar telah berjaya memujuk Kiai Saleh untuk membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja, sebaik saja kekalahan Jepun. Bintang 3 pula menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Seterusnya, terdapat juga peranan golongan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu menyelesaikan pergaduhan kaum. Contohnya, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah telah berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk supaya tidak lagi bergaduh antara satu sama lain. Diikuti pula oleh Sultan Perak yang mengadakan lawatan dan pemantauan di beberapa daerah serta berjumpa dengan pemimpin setempat dan mengadakan mesyuarat dengan penghulu, ketua kampung dan pegawai kerajaan bagi mengendalikan usaha-usaha untuk kerja pemulihan bandar atau kampung selepas Perang Dunia Kedua.
kita lihat pula apa yang berlaku di negeri Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan berlaku di negeri Sarawak sebelum pendaratan tentera Australia. Di Kanawit contohnya, pemusahan berlaku antara bekas gerila pribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan Jepun. Dan di Kuching, campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung telah berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum di negeri Sarawak. Itu saja perkongsian dari cikgu. Secara rumusan, pendudukan Jepun memberikan impak negatif terhadap keharmonian masyarakat di negara kita. Keretakan hubungan antara kaum menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembali keharmonian masyarakat. Peristiwa ini memberi iktibar kepada kita supaya mengelakkan daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum. Tindakan ini boleh menjadi ancaman kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan kestabilan negara. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini melalui soalan-soalan latihan esei dan struktur. Itu saja perkongsian daripada cikgu kepada pelajar-pelajar semua, dan cikgu mengharapkan pelajar-pelajar terus setia dengan channel sejarah Cikgu Ida dan terus stay safe di rumah, dan jangan lupa subscribe channel sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.